Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Cikgu harap awak berada dalam keadaan sihat walafiat. Okay, Alhamdulillah hari ini bersama cikgu lagi dalam sesi PDPR KSSM Sains Tingkatan 4. Okay, jom kita tengok apa yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okay, untuk hari ini kita akan masuk tema yang terakhir, iaitu tema 4, tenaga dan kelestarian hidup, yang mana kita akan masuk bidang pembelajaran 11.0 daya dan gerakan, yang mana dalam daya dan gerakan kita ada 4 bidang kita ada 4 standard kandungan, iaitu 11.1 gerakan linear. Gerakan linear ni dia agak panjang sikit lah. Jadi untuk hari ni kita akan tengok gerakan linear part 1. Okay, kita juga ada 11.2 graf gerakan linear. Okay, kemudian kita ada 11.3 pecutan graviti dan jatuh bebas. Untuk yang ni kita ada eksperimen wajib yang insya-Allah kita akan cuba buat apabila kita sudah kembali sesi bersemuka nanti. Dan kita ada yang terakhir 11.4 iaitu jisim dan inersia. Yang ini juga kita ada eksperimen wajib yang kita perlu buat. Okey, jadi kita tengok standard pembelajaran yang ada dalam gerakan linear part 1. Apa yang kita nak belajar pada hari ini ya. Okey, jadi kita nak tengok kita ada 11.1.1 menerangkan perbezaan antara jarak dan sasaran. Okey, kita ada beberapa istilah ya yang awak perlu tahu. Okey, yang pertama jarak, yang kedua sasaran, okey. Unit ukuran, satu unit ukuran dalam kehidupan harian. Kita juga nak tengok 11.1.2 menjelaskan dengan contoh laju, laju purata, hal laju dan pecutan serta unit ukurannya dalam kehidupan harian. Okey, jadi tadi kita dah tengok laju dan sasaran. Nanti kita akan tengok juga tadi kita saya dah sebut jarak dan sasaran. Okey, nanti kita akan tengok juga laju, laju purata, hal laju dan juga pecutan. Ini semua yang kita nak belajar pada hari ini ya. Okey, kemudian unit bagi setiap istilah ni lah. Okey, kemudian kita juga ada 11.1.3 menyelesaikan masalah melibatkan laju, laju purata, hal laju dan pecutan dalam kehidupan harian. Okey, yang ini ada pengiraan sikit lah, yang mana awak boleh menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan masalah ni. Mesti guna kalkulator. Awak mesti wajib ada kalkulator ya untuk sains tingkatan 4. Okey, kita ada 11.1.4 tapi yang itu kita akan bincangkan pada hari Khamis nanti sebab dia agak kompleks sikit lah. Kalau saya bincang hari ini nanti awak akan confuse. Banyak sangat input yang awak kena faham. Okey, jadi yang itu kita pecahkan, kita akan bincang pada hari Khamis nanti. Okey, jadi kita nak tengok yang pertama gerakan linear. Apa yang dikatakan sebagai gerakan linear? Okey, jadi gerakan linear ialah gerakan satu objek dalam lintasan yang lurus. Apa-apa objek yang bergerak dalam lintasan yang lurus kita panggil pergerakan itu adalah gerakan linear. Contoh gerakan linear yang pertama adalah kereta yang sedang bergerak di atas jalan raya. Okey, selain daripada itu, contoh yang kedua, buah durian gugur. Dia gugur dalam lintasan yang lurus. Jadi kita katakan dia sebagai gerakan linear. Okey, selain daripada itu, kita juga ada bola bowling yang sedang bergerak. Okey, jadi gerakan bola bowling itu dalam lintasan yang lurus. Jadi kita panggil dia sebagai gerakan linear. Okey, jadi ini adalah gerakan linear. Contoh-contoh bagi gerakan linear. Kalau orang tanya, apa benda gerakan linear ni sebenarnya? Okey, jadi awak boleh jawab gerakan linear ni adalah gerakan bagi suatu objek dalam lintasan yang lurus. Okey, itu adalah definisi bagi gerakan linear. Okey, dah faham tentang gerakan linear, kita nak pergi kepada jarak dan sasaran. Apa dia jarak? Apa dia sasaran? Okey, jarak kita biasa dengar jarak. Sasaran itu yang kita agak jarang nak dengar apa dia sasaran. Okey, ada sedikit persamaan tetapi dia tidaklah sama secara total. Okey, jadi kita tengok. Kita ada abu kat sini. Okay, kita ada abu kat sini. Abu ni dia nak pergi kedai baju. Okey, dia nak pergi ke kedai baju. Okey, kita tahu macam mana dia bergerak. Okey, yang pertama, abu dia akan bergerak secara lurus ke sebelah kiri. Okey, sampai ke simpang, dia akan pusing, dia akan belok. Okey, kemudian dia akan yang mana pergerakan jarak dari panjang daripada rumah ke simpang adalah 80 meter. Okey, panjang daripada rumah ke simpang adalah 80 meter. Okey, kemudian abu pun dia bergerak ke
kedai baju, yang mana panjang daripada simpang ke kedai baju juga adalah 80 meter. Okey, jadi dari sini kita boleh cari jarak antara rumah ke kedai. Okey, apa dia jarak sebenarnya? Okey, jadi jarak ialah jumlah panjang lintasan gerakan suatu objek. Sebab tu saya kata tadi, daripada rumah ke simpang panjang lintasan dia adalah 80 meter. Okey, dan daripada simpang sehingga ke kedai, dia punya panjang lintasan dia adalah 80 meter. Okey, jadi kita boleh cari jarak daripada rumah ke kedai, yang mana jarak itu bermaksud jumlah panjang lintasan. Okey, jumlah panjang daripada sini sampai ke kedai. Okey, jadi jarak daripada rumah ke kedai kita boleh dapat 80 tambah 80, kita akan dapat 160 meter. Okey, ini adalah jarak. Apa dia jarak? Jarak adalah jumlah panjang lintasan. Okey, macam mana pula dengan sesaran? Okey, manakala sesaran merupakan jarak lintasan terpendek. Okey, saya ulang balik, sesaran ialah jarak lintasan terpendek yang menyambungkan dua lokasi dalam satu arah. Okey, lintasan terpendek. Jadi yang mana lintasan terpendek daripada rumah ke kedai ni tadi? Okey, jadi lintasan terpendek dia adalah yang ini. Okey, jadi lintasan terpendek dia, okey, ini adalah lintasan terpendek dia punya shortcut dia lah. Okay, jadi sesaran ni kita kata dia shortcut dia. Okey, jadi sesaran terpendek dia macam ni. Okey, jadi boleh tak kita kira sesaran kat sini? Boleh, kita guna teorem daripada matematik, iaitu teorem Pythagoras. Okey, macam mana nak kira? Okey, awak boleh guna A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, jadi awak kena selesaikan. Okey, jadi sesaran kita boleh dapat 13.4 meter arah barat laut. Okey, sorry. Tadi saya tak sebut lagi kan. Okey, sesaran ialah jarak lintasan terpendek. Okey, jarak lintasan terpendek yang menyambungkan dua lokasi. Jadi, lokasi yang pertama, lokasi yang kedua. Okey, ini adalah lintasan yang terpendek dalam satu arah tertentu. Sesaran kita mesti sebut dia punya arah. Okey, sama ada ke kanan, ke kiri, ataupun kita boleh guna arah daripada utara, selatan, timur, barat, tenggara. Okey, jadi ini adalah dia punya arah dia lah. Okey, jadi dekat sini 113.14 meter arah barat laut. Macam mana kita nak tahu arah barat laut ni? Yang inilah. Okey, ini utara, selatan, timur, barat. Ini barat laut. Okey. Okey, jadi ini adalah jarak dan sesaran. Okey, jadi saya ulang balik. Jarak adalah jumlah panjang lintasan, manakala sesaran adalah jarak lintasan terpendek antara dua lokasi. Okey, jadi kita tahu jarak, kita dah ulang sesaran. Okey, jadi kita tengok unit SI bagi jarak dan sesaran. Apa unit SI dia? Okey, jadi kedua-duanya menggunakan unit SI yang sama, iaitu meter. Okay, simbolnya M kecil. Okay, jadi unit SI bagi jarak dan sesaran ialah meter. Okey, jarak dan sesaran merupakan kuantiti yang boleh diukur. Okey, kita boleh ukur jarak dan sesaran ni. Okey, jadi bila dia kuantiti yang boleh diukur, mestilah kita nak ukur menggunakan alat. Okey, jadi kita nak gunakan alat. Jadi ada beberapa alat pengukuran yang kita boleh gunakan untuk mengukur jarak. Okey, jadi setiap alat pengukuran mempunyai julat yang tertentu dan digunakan mengikut kesesuaian jarak yang diukur. Okey, tak semua alat pengukuran boleh digunakan untuk semua situasi. Okey, jadi kita tengok saya ada bagi 4 contoh alat pengukuran jarak. Okey, ada beberapa lagi yang awak boleh cari daripada internet. Okey, jadi yang pertama, yang paling simple sekali adalah pembaris. Okey, jadi kita boleh ukur jarak dengan menggunakan pembaris. Bila masa kita nak guna pembaris ni? Okey, jadi pembaris ni kita gunakan untuk mengukur jarak yang pendek. Okay, mengukur jarak yang pendek. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita ada pembaris 15 cm, pembaris 20 cm, pembaris 30 cm. Okay, jadi kita ukur jarak yang pendek sahaja. Kalau nak ukur jarak yang lebih panjang, kita gunakan pita pengukur. Okay, jadi ini adalah pita pengukur.
Okey, yang mana pita pengukur digunakan untuk mengukur jarak yang lebih panjang antara 3 meter sehingga 6 meter. Okey, kita boleh ukur daripada antara 3 meter sehingga 6 meter. Nak ukur 3 meter kayu, takkan kita nak guna pembaris? Matilah kan. Panjang kan? Okey, jadi kita guna pita pengukur. Okey, contohnya pita pengukur ni contoh digunakan dalam sektor pembinaan, nak buat rumah, nak buat bangunan. Okey, jadi kita gunakan pita pengukur untuk mengukur jarak. Okey, seterusnya kita ada apa ni? Biasa tengok tak orang dekat jalan raya dia ada tolak satu alat macam gini. Okey, ini apa benda sebenarnya alat ni? Okey, ini kita panggil dia sebagai meter jalan ataupun lebih dikenali sebagai road meter. Okey, yang mana road meter ni digunakan untuk mengukur jarak melengkung seperti jalan raya. Okey, jadi kita tahu jalan raya dia tak lurus. Okey, dia ada lengkungan-lengkungan dia. Okey, jadi kalau kita nak ukur guna pita pengukur, dia tak valid. Okey, jadi kita nak ukur macam mana? Kita akan menggunakan road meter ni. Okey, jadi dekat road meter ni dia ada meter. Ada meter dekat atas, bacaan dekat atas, ada bacaan dekat sini. Dia ada yang ini bacaan dekat sini lah. Okey, dia ada macam-macam jenis lah. Okey, tapi dia akan terus keluarkan bacaan secara digital. Okey, dan yang keempat adalah yang ni yang paling canggih sekali lah, meter jarak laser ataupun laser meter range. Okey, yang mana dia nak mengukur jarak yang jauh dengan lebih tepat. Okey, jauh dengan lebih tepat. Okey, jadi dia menggunakan laser. Okey, jadi alat ini akan menghantar sinar laser ke sasaran dan mengukur masa pantulan kembali ke alat. Okey, jadi dia akan menggunakan laser. Jadi kita tahu laser ni adalah sejenis cahaya. Okay, cahaya dia bergerak lurus, jadi dia akan tembak laser. Jadi masa untuk laser tu pergi dan balik kepada alat tu dia akan kira. Okay, jadi dia akan keluar jarak yang tepat. Okay, mengukur jarak antara dua titik yang jauh. Okay, yang ini biasa digunakan dalam bidang kejuruteraan. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk mengukur jarak. Okey, jadi kita dah tahu tentang jarak, kita dah tahu tentang sasaran. Seterusnya kita nak tengok laju. Apa benda pula laju? Okey, laju ditarif sebagai kadar perubahan jarak. Okey, laju ni kita takrifkan dia sebagai kadar perubahan jarak. Okey, laju purata pula ialah kadar perubahan jumlah jarak. Okey, kita ada dua kat sini. Kita ada laju dan kita ada laju purata. Okey, kita ada laju dan kita ada laju purata. Okey, jadi laju ni apa dia? Laju ni adalah kadar perubahan jarak. Bila kita sebut kadar perubahan, dia mesti berkaitan dengan masa. Okey, dalam berapa masa ini berapa jarak yang telah dilalui. Itu maksud dia. Okey, jadi kalau laju kadar perubahan jarak, laju purata pula adalah kadar perubahan jumlah jarak yang dilalui. Yang mana laju dengan laju purata ni kita boleh wakilkan dia dengan dua formula yang berbeza. Okey, jadi formula bagi laju adalah jarak bahagi masa. Okey, sebab tu saya kata tadi, bila sebut pasal kadar perubahan, dia mesti berkaitan dengan masa. Okey, jadi formula bagi laju adalah jarak bahagi masa. Okey, manakala formula untuk laju purata adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Kita jumlahkan jarak yang dah dilalui, kemudian kita bahagikan dengan masa yang diambil. Okey, yang mana unit SI bagi laju dengan laju purata ni sama dia punya unit SI dia, iaitu meter per saat. Okey, meter per saat. Dia punya simbol dia MS kuasa negatif 1. MS kuasa negatif 1. Ini adalah unit SI bagi laju dan laju purata. Okey, jom kita tengok situasi. Okey, kita ada seorang pelajar lelaki yang masuk acara sukan 100 meter. Okey, tengok dia lari daripada dia tidak bergerak, waktu dia tidak bergerak, jadi dia berada pada titik 0 meter, kemudian dia bergerak sehingga titik A sejauh 10 meter, dia lari lagi sampai titik B iaitu 50 meter dan akhir sekali dia akan sampai titik C iaitu titik penamat 100 meter. Okey, jadi kita nak cari laju dan laju purata bagi murid ini. Okey, jadi yang pertama, okey, seorang pelari 100 meter akan mengalami perubahan jarak sebaik saja memulakan larian dari garisan permulaan. Okey, jadi bila dia dah mulakan pelarian, dia akan mengalami perubahan jarak. Okey, daripada kosong jadi 10 meter sehingga jadi 50 meter sampailah akhirnya 100 meter. Berlaku perubahan jarak. Okey.
Perubahan jarak bertambah apabila pelari itu semakin jauh dari garisan permulaan. Jadi makin dia jauh daripada permulaan, ini garisan permulaannya. Semakin dia jauh daripada garisan permulaan, dia punya perubahan jarak dia akan semakin bertambah. Okey. Jadi kita nak tengok laju dan laju purata bagi beberapa titik. Okey, laju pelari boleh ditentukan melalui jarak dan masa yang dicatat. Okey, laju pelari boleh ditentukan melalui jarak dan masa yang dicatatkan. Untuk mencari laju pelari tersebut, laju murid ni, kita mesti ada dua maklumat. Okey, yang pertama kita perlu ada jarak dan yang kedua kita perlu ada masa. Okey, bila kita dah ada maklumat ni, kita boleh masukkan dalam formula kita tadi. Apa formula kita tadi? Laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Sama juga dengan laju purata. Kita juga boleh cari laju purata. Okey, macam mana formula dia tadi? Sama dengan jumlah jarak bahagi dengan masa yang diambil. Okey, jadi bila kita ada maklumat jarak dan masa, kita boleh cari laju dan juga laju purata bagi murid tersebut. Okey, kita tengok laju bagi titik bila murid tu sampai pada kedudukan A. Laju pelari bila pelari tu telah sampai ke titik A. Dekat sinilah dia dah sampai ke sini. Berapa dia punya laju? Okey, kita ada tak dia punya jarak? Jarak kita ada 10. Kita ada tak dia punya masa? Masa kita ada 2 saat. Jadi kita tahu formula bagi laju adalah jarak bagi masa. Kita dah tahu jarak, kita dah tahu masa. Jadi kita masukkan sahaja maklumat ke dalam formula. Kita ada 10 meter, jarak dia 10 meter, masa dia 2 saat. Jadi potong 1, potong 5. Okey, jadi kita dapat kat sini 5 meter saat dekat bawah, betul? Jadi bila saat dekat bawah, awak belajar dalam matematik bab indeks, bila dia bahagi, kita nak naikkan ke atas, dia akan jadi dia akan timbul kuasa negatif 1. Okay. Kuasa negatif ni maksud dia per kat bawah. Okey, jadi jawapan dia adalah 5 meter per saat. Jadi, okey, saya nak awak faham. Okey, jadi laju dia daripada permulaan sehingga titik A adalah sebanyak 5 meter per saat. Okey, jadi macam mana pula lajunya pada titik B? Okey, apa yang berlaku pada kedudukan di B. Okey. Jadi laju pada pelari pada kedudukan di B. Okey, jadi kita nakkan masa dengan jarak dan masa. Jarak dia kita tahu 50 meter. Masa dia kita tahu tak? Tahu 6 saat. Jadi bila kita dah tahu masa dan kita dah tahu jarak, kita masukkan saja ke dalam formula. Jadi jaraknya 50 meter, masa dia adalah 6. Jadi kita tekan kalkulator ataupun kita congak pun boleh. 1 sorry, ini susah sikit nak congak ni ya. Sorry. Kita tekan kalkulator. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat 8.33 meter per saat. Okey. Seterusnya, bila sampai dekat C, kita boleh cari laju tak? Kita tak sebut sebagai laju di C ya, sebab C ni dia duduk di akhir dah. Jadi bila dia sampai di C, kita sebut dia sebagai laju purata. Okey, sebab dia dah duduk di akhir. Okey, laju purata. Okey, jadi laju purata bagi pelari ni macam mana? Ingat lagi tak formula bagi laju purata? Okey, jadi laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, jadi jumlah jarak dia berapa? Okey, jadi daripada sini sehinggalah sini jumlah jarak dia berapa? 100 meter. Okey, berapa masa dia ambil daripada titik permulaan sehingga garisan akhir? 10 saat. Okey, jadi kita dah dapat jumlah jarak dan kita dah dapat jumlah masa. Kita masukkan saja dalam formula. Kita akan dapat dia punya laju purata dia adalah 10 meter per saat. Boleh faham? Kalau tak boleh faham, ulang balik yang bahagian pengiraan ni. Okay, ataupun masa kita boleh faham, tolong telegram pada cikgu supaya cikgu boleh terangkan kepada awak ya. Okey, jadi kita dah tahu tentang laju, kita dah tahu tentang laju purata. Kita nak masuk kepada istilah yang seterusnya, iaitu hal laju. Apa benda pula hal laju? Tadi laju, lepas tu laju purata, ini hal laju pula. Okey, hal laju. Okey. Kalau laju tadi kadar perubahan jarak, okey, kita
Ulang balik semula. Laju tadi kadar perubahan jarak. Hal laju ni pula adalah kadar perubahan sesaran. Ingat balik tak tadi yang awal tadi? Kita ada jarak dan sesaran. Jarak, jumlah panjang lintasan. Sesaran, jarak lintasan, jarak yang terpendek. Kan, sesaran jarak yang terpendek tetapi kena ada dia punya arah. Okey, jadi untuk mencari hal laju, kita perlu ada sesaran. Itu beza dia dengan jarak. Itu beza dia dengan laju. Laju dia kena ada jarak. Hal laju dia kena ada sesaran. Okey, ini adalah rumus dia. Hal laju sama dengan sesaran bahagi masa. Unit SI dia sama macam laju dan laju purata. Okey, unit SI bagi hal laju sama macam laju dan laju purata, iaitu meter per saat. Okey, jadi kita tengok situasi yang ini. Okey, kita ada sebuah kereta yang bergerak pada titik A, O, B dan C. Okey, jadi kereta di atas mula bergerak dari titik mula O menuju ke titik akhir C pada sesaran 12 meter ke arah timur. Okey, dia daripada sini, daripada titik sini, dia bergerak ke arah timur sejauh 12 meter. Okey, sejauh 12 meter. Okey, kereta itu mengalami perubahan sesaran, ya. Kereta itu mengalami perubahan sesaran. Okey, seterusnya kita tengok hal laju kereta boleh ditentukan melalui sesaran dan masa yang dicatatkan oleh kereta untuk sampai ke titik C. Okey, jadi kita boleh kira hal laju. Okey, jadi hal laju ni kita boleh kira. Ingat lagi tak formula bagi hal laju tadi? Okey, sesaran bahagi dengan masa. Okey, jadi kita boleh cari hal laju apabila kita ada dua maklumat, iaitu kita ada sesaran dan juga kita ada masa. Kalau kita ada dua maklumat ni, kita boleh cari hal laju bagi kereta ni tadi. Okey, kita boleh cari kereta ni tadi, ya. Jadi kita kena ada sesaran dan juga kita kena ada masa kita. Okey, jadi kita nak tengok dulu hal laju yang pertama. Hal laju daripada kereta dari titik O ke titik A. Okey, daripada titik O ke titik A, berapa hal laju dia? Okey, jadi kita tahu formula bagi hal laju adalah sesaran bagi masa. Sesaran dia berapa? Okey, jadi lintasan terpendek dia adalah 4, kan? Okey, yang ini jarak dan sesaran bagi yang kes ini dia sama. Sebabnya dia tidak ada shortcut, dia sama je. Okey, jadi dia punya sesaran dia adalah 4 meter. Okey, masa dia berapa? Masa dia adalah 2 saat. Okey, jadi 4 meter bahagi 2 saat, dia akan dapat 2 meter per saat. Dia sama macam laju tadi, kan? Cuma untuk hal laju, okey, sorry, ini bukan laju purata ni, tersalah ni. Okey, ini adalah hal laju. Okey, jadi dia sama macam laju. Okey, cumanya hal laju ni tulis nampak ke arah timur. Dia letakkan gerak dia letakkan dia punya arah bagi hal laju kereta tersebut. Okey, seterusnya titik A ke titik B. Okey, cuba buat. Okey, cikgu bagi masa 1 minit, cuba awak buat hal laju daripada titik A ke titik B. Okey, good. Kita cari dulu dia punya formula dia, kan? Kalau soalan pengiraan, cikgu nak awak mulakan dengan formula dia dulu. Okey, apa formula dia? Sesaran bahagi masa. Okey, jadi sesaran dia berapa? Okey, dia nak daripada titik A ke titik B. Jadi sesaran kat sini berapa? Jadi cari sesaran kat sini, kita tolakkan 8 meter dengan 4 meter, jadi kita akan dapat jarak, kita akan dapat sesaran pada A ke B. Okay, jadi 8 tolak 4 bahagi dengan 2 saat, iaitu masa dia. Okey, sama juga yang ni pun. Cikgu tak dan nak edit ni, terlepas pandang, sorry. Okey, hal laju. Okey. Okey, jadi berapa? 8 tolak 4 berapa? 8 tolak 4, 4. 4 bagi 2 berapa? 4 bagi 2, kita akan dapat 2 meter per saat. Arah dia mana? Ke arah timur, juga ke arah timur.
Okey, seterusnya hal laju daripada titik O, okey, daripada awal daripada titik O ke titik C. Okey, titik O ke titik C. Okey, jadi berapa dia punya formula bagi hal laju adalah sesaran bahagi masa. Sesaran dia berapa? Sesaran dia adalah 12 meter. Okey, 12 meter. Okey, daripada ke sini 12 meter. Dia punya masa berapa? Masa 2 saat tambah 2 saat tambah 2 saat. Berapa masa dia? 6 saat. Jadi tekan kalkulator akan dapat 2 meter per saat ke arah timur. Okey, 2 meter per saat ke arah timur. Okey, jadi kita tengok daripada titik A ke titik O, kita ada 2 meter per saat ke arah timur. Daripada titik A ke titik B, 2 meter per saat ke arah timur juga. Daripada titik O ke titik C, 2 meter per saat ke arah timur juga. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, dia punya pecutan dia adalah seragam kan? Sama je kan? Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, dekat depan ni kita tak nampakkan tanda kan, sebenarnya dia ada tanda positif kat depan ni ya. Dia ada tanda positif. Okey, tanda positif dan tanda negatif pada nilai hal laju mewakili arah gerakan objek tersebut. Okey, merujuk darjah di atas, apabila kereta bergerak ke arah timur, hal laju ditulis dengan tanda positif. Hal laju objek itu pada arah berlawanan ditulis dengan tanda negatif. Okey, jadi macam ni. Okey, jadi bila dia bergerak daripada sini ke sini positif, tetapi kalaulah ada soalan tiba-tiba awak kira dia dapat negatif 2, maksud negatif ini dia bergerak ke arah barat. Okey, jadi positif dan negatif, tanda positif dan negatif ni dia boleh menunjukkan arah pergerakan bagi objek tersebut. Okey, jadi kalau positif dia ke kanan ataupun ke timur, kalau negatif dia ke kiri ataupun ke barat. Okey, kita dah ada laju, kita ada jarak, kita ada sesaran, laju purata, hal laju. Yang terakhir, kita nak tengok pecutan. Apa dia pula pecutan? Okey, pecutan suatu objek atau suatu jasad. Okey, suatu objek atau jasad yang mengalami perubahan hal laju dikatakan mempunyai pecutan. Jadi pecutan ni kita boleh takrifkan sebagai kadar perubahan hal laju. Okey, kadar perubahan hal laju. Jadi bila kadar perubahan hal laju, tadi saya sebut kadar perubahan ni berkaitan dengan masa hal laju. Okey, jadi untuk cari pecutan, kita mesti ada dua maklumat, iaitu kita perlu ada hal laju dan juga kita perlu ada masa. Okey, jadi dia punya formula dia adalah pecutan A. Okey, A ni adalah simbol bagi pecutan acceleration. Okey, perubahan hal laju bahagi dengan masa yang diambil. Okey, jadi perubahan hal laju, macam mana nak cari perubahan hal laju? Kita boleh guna formula yang ini. Yang ini lebih panjang lagi lah. Okey, jadi pecutan A sama dengan hal laju akhir V. Kita simbolkan, kita wakilkan hal laju akhir tu dengan V. V kecil ya. Tolak hal laju awal U bahagi dengan masa yang diambil. Okey, ini adalah rumus formula bagi pecutan. Kita boleh pendekkan formula pecutan tu sebagai A sama dengan V tolak U per T. Ni tak perlu ada ni. Sorry dia jadi macam ni. Ni salah ni Dia akan jadi A sama dengan V tolak U per T. Apa dia A? A adalah pecutan. Apa dia V? V adalah hal laju. Apa dia U? V adalah hal laju akhir. Apa dia U? U adalah hal laju awal. T apa dia? T adalah masa yang diambil. Okey, jadi unit SI bagi pecutan adalah meter per saat per saat. Okey, itu macam tu kita baca dia. Meter per saat per saat. Dia punya simbol dia adalah M S kuasa negatif 2 ya. Kita tengok situasi ni. Okey, ada seorang murid ni dia naik basikal. Okey. Jadi yang pertama hal laju dia kosong. Hal laju dia kosong ni apa? Hal laju kosong ni dia tidak bergerak. Okay, dia tidak bergerak. Okay, kadang-kadang kita boleh juga panggil dia sebagai keadaan pegun, statik, tidak bergerak. Dia benda yang sama ya. Ataupun dalam keadaan rehat. Okay, ini semua adalah istilah bagi hal laju 0 meter per saat. Okay. Dalam masa 5 saat, dia hal laju dia naik sehingga 4 meter per saat. Okey, jadi kita tengok. Basikal darjah di atas berada dalam keadaan pegun. Apa benda pegun tadi? Pegun tadi maksud dia tidak bergerak. Okey,
Okey, mula bergerak dengan hal laju seperti yang dinyatakan di atas. Okey, mula dia pegun ataupun tidak bergerak, lepas tu dia akan mula bergerak dengan hal laju 2 meter per saat. Jadi nampak tak ada berlaku perubahan hal laju daripada 0 sehingga 2 meter per saat. Betul? Okey, jadi basikal itu dikait dengan hal laju yang semakin bertambah. Keadaan ini menunjukkan basikal itu sedang mengalami pecutan. Okey, jadi hal laju dia daripada 0 jadi 2 meter per saat. Daripada 2 meter per saat jadi 4 meter per saat. Jadi kalau kita nampak sini berlaku perubahan hal laju. Bila berlaku perubahan hal laju, kita boleh katakan murid dan basikal ini sedang mengalami pecutan. Okey, jadi kita tahu rumus bagi pecutan adalah perubahan hal laju bagi masa yang diambil ataupun hal laju awal akhir tolak hal laju awal bahagi dengan masa yang diambil. Okey, jadi pecutan untuk murid ini adalah hal laju akhir dia berapa? Hal laju akhir dia yang inilah hujung ni. Ini adalah hal laju akhir dia. 4 meter per saat. Hal laju awal dia berapa? 0 meter per saat. Jadi 4 meter per saat tolak 0 meter per saat. Okey, bahagi dengan masa dia berapa? Masa dia adalah 5 saat. Okey, masa dia adalah 5 saat. Okay, jadi tekankan kalkulator akan dapat 0.8 meter per saat per saat. Okey, jadi kita dapat 0.8 meter per saat. Okey, jadi kita dapat pecutan dia. Okey. Jika brek basikal ditekan, pergerakan basikal menjadi perlahan dan hal laju basikal akan berkurang. Keadaan ini menunjukkan basikal itu sedang mengalami nyah pecutan. Okey, yang mana nyah pecutan ni? Okey, sorry ya. Okey, yang mana nyah pecutan ini dia punya nilai dia negatif. Okey, cikgu bagi satu contoh Okey, basikal tu tak ertilah pula nak tukar basikal. Okey. Dia bergerak tadi 4 meter per saat. Kan? Okey. Tadi dia bergerak pada 4 meter per saat. Tiba-tiba ada biawak melintas. Okey, tiba-tiba ada biawak melintas. Okey, murid ni pun dia tekan brek. Okey, daripada 4 meter per saat, dia tekan brek, dia berhenti, dia akan jadi 0 meter per saat. Betul? Berlaku perubahan hal laju kat sini. Daripada 4 jadi 0. Berlaku perubahan laju. Okay, jadi berapa pecutan dia kat sini? Okay, katakanlah dia brek tu dalam masa 2 saat. Okay, jadi kita boleh kira. A sama dengan V tolak U per T tadi kan? V hal laju akhir. Hal laju akhir dia berapa? Hal laju akhir dia yang ini. 0 meter per saat. Tolak hal laju awal. Hal laju awal dia berapa? Yang ini. 4 meter per saat. 4 meter per saat. Bahagi dengan masa. Masa dia berapa? 2 saat. Masa dia 2. Jadi 0 tolak 4 negatif 4 bahagi 2. Kita akan dapat negatif 2 meter per saat per saat. Okay, jadi kita tahu dekat sini ini adalah ada tanda negatif. Betul? Okay, tanda negatif ini menunjukkan basikal ini sedang mengalami nyah pecutan. Okay, basikal ini sedang mengalami nyah pecutan. Daripada hal laju yang tinggi menjadi hal laju yang rendah. Faham tak? Okey, kalau faham boleh tanya macam tadi lah. Okey, seterusnya kita menyelesaikan masalah melibatkan laju, laju purata, hal laju dan pecutan dalam kehidupan harian. Kita nak lebih faham. Okey, seorang murid telah menyertai acara larian 100 meter. Okey, kita ada dekat sini 100 meter. Dia telah mencatatkan masa 12.58 saat dalam acara tersebut. Berapakah laju purata lariannya? Okey, jadi yang pertama cikgu kata kita mesti ada dia punya formula. Okey, jadi laju purata sama dengan berapa tadi? Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, jadi jumlah jarak dia berapa? Jumlah jarak dia inilah, dia dah habis larian kan? Jadi jumlah jarak dia ada 100 meter. Jumlah masa dia berapa? Berapa lama dia ambil untuk dia menghabiskan larian dia? 12.58 saat. Tekan kalkulator, awak akan dapat dia punya jawapan dia adalah 7.95 unit dia apa? Meter per saat. Okey, jadi kita akan dapat dia punya laju purata dia adalah 7.95 meter per saat. Okay, boleh faham?
Kalau boleh faham, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Sebuah kereta bergerak daripada titik A. Okay, dia bergerak pada titik A. Dia pergi ke titik B dengan jarak 800 meter dalam masa 65 saat. Kemudian kereta itu patah balik dari titik B ke titik A pada jarak 350 dalam masa 30 saat. Okay. Berapakah laju kereta itu pada titik B? Okay, sekarang ni kita nak laju kereta itu pada titik B. Okay, jadi kita cari dia punya formula bagi laju tadi apa? Laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey. Jadi jarak dia berapa? Okey, jarak dia adalah B, titik B. 800 meter. Okey, 800 meter. Masa yang diambil berapa? 65 saat. 65 saat. Okey, jadi dia punya, awak tekan-tekan kalkulator, awak akan dapat laju dia adalah sebanyak 12.31 meter per saat. Okey, jadi kita dah dapat laju dia. Okey, seterusnya tentukan jumlah sesaran. Okey, tentukan jumlah sesaran B kita nak buat yang B. Tentukan jumlah sesaran yang dilalui oleh kereta itu. Sesaran tadi apa? Sesaran adalah jarak terpendek yang dilalui oleh kereta itu. Maksudnya kereta tu dah berhenti, dah last. Okey, dia last kat mana? Dia last di C. Okey, jadi dia last di C. Okey, jadi daripada A ke B. Okay, sorry, bateri nak habis. Okay, daripada A ke B. Okay, daripada A ke B berapa jarak dia? 800 meter. Okay, kemudian daripada B dia patah balik ke C. Okay, yang mana jarak dia adalah 350 meter. Jadi akhirnya di mana? Dia akhir di C. Okay, jadi dia akhir di C. Jadi macam mana kita nak cari sesaran dia? Okay, jadi sesaran sama dengan daripada A ke B tadi 800 tolak B ke C tadi 350. Okay, jadi sesaran dia kita akan dapat, tekan-tekan kalkulator, kita dapat 450 meter. Okay, jadi sesaran dia adalah 450 meter. Dah siap ke? Belum. Okay, apa dia? Kenapa belum? Sebab dia mesti kena ada arah. 450 meter ke mana? Ke arah timur. Baik, mana? Okey, 450 ke arah timur. Okey, seterusnya soalan C. Berapakah hal laju kereta itu? Okey, jadi kita dah tahu sesaran, jadi kita nak cari hal laju. Okey, jadi hal laju sama dengan sesaran bahagikan dengan masa. Sesaran dia berapa tadi? Kita kira tadi 450 meter. Dia punya masa dia berapa masa dia? Masa dia adalah 65. Kita tambahkan dengan 30. Jadi 65 dapat 30 adalah 95 saat. Jadi tekan kalkulator, awak akan dapat dia punya hal laju dia adalah 4.74 meter per saat. Dah dapat dia punya hal laju dia.
Okey, seterusnya kita tengok soalan yang ketiga. Berapakah pecutan Usain Bolt jika berlari dari keadaan pegun? Okey, jadi pegun, dia lari daripada pegun. Pegun tadi apa? Pegun tadi tak bergerak, iaitu dia punya hal laju dia 0 meter per saat. Dan mencecah hal laju 10.44 meter per saat di gasan penamat dalam di penamat 100 meter dalam tempoh 9.58 saat. Jadi kita nak cari pecutan. Okey, jadi pecutan sama dengan V tolak U per T. Okey. Jadi V kita apa? V kita adalah hal laju akhir. Hal laju akhir kita apa? 10.44 meter per saat. Tolak dengan hal laju awal dia. Hal laju awal dia pegun. Pegun maksud dia 0 meter per saat. Bahagikan dengan masa. Masa dia berapa? 9.58 saat. Okey, jadi awak tekan kalkulator, awak akan dapati dia punya pecutan dia adalah 1.09 meter per saat. Sorry, pecutan 1.09 meter per saat Okey. Seterusnya soalan yang terakhir. Syafiq berlari daripada titik mula R ke S yang terletak pada jarak 100 dari utara. Okey, daripada dia duduk dekat A, dia bergerak ke S 100 meter ke arah utara. Kemudian berlari ke arah T 150 meter ke arah timur. Dan dia berlari pula ke arah T 150 pada arah timur dari S. Dari S, dia timur daripada S lah. Ni S, timur pada S, dia lari ke sini ke timur. Okey, kemudian dia menurunkan lariannya ke U pada arah 100 meter pada arah selatan daripada T. Jumlah masa yang diambil olehnya ialah 60 saat. Oi, lajunya. Okey, hitungkan jarak. Okey, jadi kita nak cari, yang pertama kita nak cari jarak. Okey, apa dia jarak? Jarak adalah jumlah panjang lintasan. Jadi jumlah kita tambahkan sajalah. R ke S tambah S ke T tambah T ke U. Okey, jadi 100 tambah 150 tambah 100, kita akan dapati dia punya jarak dia adalah 350 meter. Okey. Kemudian dia minta kita cari B, dia minta cari laju purata. Okey, B laju purata. Kita cari laju purata macam mana? Sama dengan jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa. Okey, jumlah jarak dia berapa? Jumlah jarak dia yang ini 350. Masa dia berapa? Masa dia adalah tadi 60. Okey, 60. Okey, jadi awak tekan kalkulator, awak akan dapat dia punya laju purata dia adalah 5.83 meter per saat. Okey, seterusnya soalan C. Sesaran. Sesaran dia adalah jarak terpendek. Okey, jadi daripada R nak pergi ke U, jarak terpendek dia yang mana? Jarak terpendek dia adalah yang inilah. Okey, jadi yang ini jarak terpendek dia yang ini sama je dengan yang ini. Betul? Sama dengan yang ini. Okey, jadi jarak terpendek dia, okey, jadi sesaran dia adalah soalan C ya. Sesaran dia adalah 150 meter ke arah timur. Okey, hal laju dia. Okey, D, hal laju dia. Okey, dia nak hal laju dia. Okey, jadi hal laju, formula hal laju sama dengan sesaran bahagi dengan masa. Sesaran kita berapa? Sesaran kita 150. Masa kita berapa tadi? Masa kita adalah 60 saat. Tekan kalkulator, awak akan dapat 2.5 meter per saat. Dah siap ke? Belum. Dia nak hal laju mesti ada arah. Arah dia ke mana?
ke arah timur. Okey, dah siap. Okey, jadi tamat kelas kita untuk hari ni. Agak banyak sikit pengiraan, sebab tu cikgu potong pada part tu. Kalau cikgu habiskan terus 11.1 hari ni, memang awak akan pening. Okey, jadi yang ini pun pening kan? Okey, jadi sebenarnya sikit je, tak ada masalah pun. Jadi kalau tak faham, ulang balik video ni sampai awak boleh faham. Kemudian kalau masih lagi tak faham, awak boleh telegram pada cikgu secara personal. Jadi cikgu akan terangkan kepada awak. Okey, jadi itu saja untuk kelas hari ini. Kita jumpa lagi pada hari Khamis. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bye.